Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua supporters Osasuke Hikaru dan OH Studio. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada semua supporter yang sudi singgah ke channel kedua Osasuke Hikaru ni, iaitu OH Studio. Jadi kali ini Amba akan cuba membuat konten baru untuk diletakkan ke dalam OH Studio. Banyak lagi yang kita nak share kan ataupun kita kongsikan, tetapi pada kali ini kita akan mulakan konten yang terbaru dengan tajuk tips untuk menjadi seorang YouTube Explorer. Jadi kepada YouTuber yang baru berjinak di dalam bidang aktiviti eksplorasi ni, kata dialu-alukanlah untuk kita tengok dan kongsikan segala apa yang kita perlu membuat persediaan diri sebelum kita menjadi seorang aktiviti eksplorasi. Jadi sebelum kita mulakan, Amba nak ucapkan semoga maju jaya kepada YouTuber baru yang terlibat dalam bidang aktiviti eksplorasi ni. Semoga semuanya dipermudahkan segala urusan dan kalau boleh teruskan berusaha dan teruskan dengan karya-karya untuk kita menyebarkan tentang suasana dan kebesaran Allah SWT yang ada ketika waktu malam menjelang. Minta maaf lah deh kalau ilmu ni dok rasa berapa mana, tapi bagi Amba dok guna kalau Amba simpang, sebab benda ni boleh memberi manfaat kepada orang ramai. Jadi ilmu yang kita boleh ni pun Allah sikit sangat lah. Jadi itulah sebab, jadi disebabkan itulah Amba buat video terbaru ni, konten di mana kalau ada orang nak pakai lah. Kalau tak mau pakai pun tak apa, tak ada masalah, sebab apa yang Amba kongsikan ni adalah apa yang Amba pernah buat dulu dan sekarang ni. Jadi jangan buang masa lagi, kita teruskan dengan tips yang pertama. Jadi tip yang pertama ni adalah kita kena ada sifat penakut. Jadi awak kejut sebab apa kena ada sifat penakut dah. Sifat penakut ni perlu ada untuk kita tahu bagaimana kita nak mengatasi ataupun belajar untuk menangani masalah ketakutan ni. Jadi kalau kita dok rasa takut, macam mana kita boleh nak belajar untuk jadi lebih berani? Jadi yang penakut ni, sebagai contoh kita buat macam Mak Yu lah. Mak Yu Amba pun dulu memang penakut. Jadi bagaimanakah Amba dengan Mak Yu menangani masalah ni dari segi ketakutan? Okey, yang pertama kita kena tahu ketakutan ni dia ada bahagian lain pula. Okey, sebelum kita nak masuk dengan lebih lanjut lagi, kita kena tahu yang tentang sifat ketakutan dan keberanian ni, dia ada dua bahagian. Maknanya macam tadi lah, satu bahagian ketakutan dan satu lagi adalah bahagian keberanian. Dua-dua ni orang kata ada chemistry, dia ada hubung kait dua ni. Ada keberanian, ada ketakutan. Ada ketakutan, ada keberanian. Sebagai contoh, kita bermula daripada tahap ketakutan. Tahap ketakutan ni dia bermula dengan sangat-sangat penakut. Jadi macam 90% dia takut. Tapi graf pada bahagian yang kedua, iaitu graf keberanian, dia akan ada 10%. Jadi 90% dengan 10% keberanian. Jadi graf untuk ketakutan dan keberanian ni orang kata kena balance untuk permulaan. Jadi untuk kita approach ataupun nak proceed benda ni bukan dalam masa yang terdekat lah. Dia akan memakan masa. Jadi dok lah boleh naik sampai 50-50 terus, dok. Dia akan naik slow-slow gini. Dia akan naik slow sampailah satu tahap tu di mana tahap keberanian tu sudah melebihi daripada tahap ketakutan. Faham tak situ? Sebagai contoh, kalau dulu kita dah pandai naik basikal, jadi tahap ketakutan kita dengan tahap keberanian berapa peratusan. Tapi bila dah kita main sokmo, akhirnya graf keberanian kita tu naik dan graf ketakutan kita tu dah turun. Dan apa hasil yang kita boleh? Kita boleh naik basikal, siap congek bekang lagi, dan boleh buat belaka. Dan itu adalah maksud kita belajar untuk menangani masalah ketakutan dan keberanian.
Okey, sebagai contoh lagi, ketakutan dan keberanian ni dia ada tahap masing-masing. Contoh macam dulu Aba dengan Mak Yu, orang kata dok berapa berani lagi untuk membuat aktiviti eksplorasi di Istana Pura Tanjung 1. Masa tu memang dok berani, sangat-sangat dok berani, tetapi disebabkan Aba ni suka cabar diri dan nak tengok sejauh mana keberanian dan ketakutan Aba pada malam tersebut. Tetapi Alhamdulillah, daripada bermulanya sesi wah penakut sampailah sekarang, Alhamdulillah ada perubahan yang sangat-sangat ketara, tetapi dia akan makan masa yang sangat lama. Cuma kita kabarkan diri kita jangan penuh mengalah dan jangan berputus asa, teruskan, insyaAllah akan ada hasilnya Cik Gi. Jadi untuk tip yang kedua ni, sudah pastinya seseorang tu mesti kena ada pengalaman berkaitan dengan makhluk halus. Sebagai contoh adalah histeria. Jadi apa kebaikan orang yang kena histeria ni? Okey, yang pertama adalah dia, orang kata kekuatan tubuh dia tu sangat berbeza sebelum dia kena histeria. Sebab apa? Sebab kita kena histeria sudah pastinya kita akan pergi jumpa ustaz-ustaz ataupun perawat Islam untuk mengubati kita. Jadi dalam masa yang sama, sudah pasti perawat Islam ni dia akan ajar cara-cara untuk membaca doa dan ayat-ayat untuk menjadi peninding. Jadi bila kita amal benda tu, sudah pasti tahap kekuatan dalaman kita akan jadi lain, akan jadi kuat sikit lah, insyaAllah. Yang pastinya kita kena yakin dengan apa yang kita baca doa tu. Yang orang kata orang kena histeria ni, dia pun ada salah satu, kalau Allah berikan musibah, sudah pastinya Allah akan berikan satu ganjaran. Jadi ganjaran tu apa yang dia boleh adalah kekuatan dalaman, dan akan ada satu naluri yang sangat kuat. Orang kata dia dah boleh rasa aura benda tu nak masuk, ada aura tu nak keluar. Jadi dia ada dah satu perasaan dan sifat. Dia tahu dah sifat tu, aku rasa dah sedap masa macam ke nak kena je. Jadi dia ada dah perasaan gitu. Orang kata tu adalah satu advantage. Tapi kalau siapa-siapa yang dok terlibat dengan benda-benda gini, tak ada masalah sebenarnya. Cuma kita kena kaji dan kita kena belajar siapa mereka. Mereka ni dia perbuat daripada benda, dari mana dia mari, dan apa tugas dia di muka bumi ni. Jadi kalau siapa-siapa yang nak belajar tentang perkara-perkara gini, saya suggestkan ataupun memberi cadangan untuk menonton video-video daripada Ustaz Auni, di mana sampai sekarang pun Amba pun tengok video dia sebagai rujukan, sebab dia ni memang power. Huraian dia ni memang sangat terbaik dan sangat-sangat jelas. Yang ketiga adalah kita kena tahu tahap kemampuan diri kita berkaitan dengan makhluk halus. Okey, macam dia ada berkait dengan histeria tadi. Sebagai contoh, kita kena tahu tahap kemampuan kita. Sebab salah kita melangkah, silap-silap kita pesang tu. Kita pesang ke, kita orang kata ngamuk dak benda, lebih kurang gitu. Jadi sebelum kita nak explore dan sebelum kita terlibat dengan aktiviti explore ni, kita kena tahu tahap kemampuan diri kita. Gagah setara mana. Yang keempat ni dia ada hubung kait juga dengan nombor 3, iaitu diri kita ni kena bersih ataupun suci daripada segala kekotoran. Jadi fahamlah apa yang bermaksudkan. Okey, berkaitan dengan tubuh kita, maknanya kita kena bebas daripada segala kekotoran lah. Dan sama waktu dengannya adalah isi dalaman kita ni. Kalau kita sekadar suci gitu tapi dalaman kita tak boleh. Maksudnya yang beragama Islam sudah pasti dia kena sembahyang dan akan ada amalan-amalan doa dia. Orang kata okey, kita nak terlibat dalam bidang aktiviti eksplorasi ni, sudah pasti akan berdekatan dengan penghuni-penghuni yang ada di sana. Jadi kalau dalaman kita tak kuat, bagaimana kita nak mengatasi segala masalah yang bakal terjadi? Jadi macam
benda tu nak kacau kita. Kalau dalaman kita kuat, alhamdulillah lah, kita boleh menangani dan menghadapi situasi-situasi yang akan terjadi. Jadi bagaimana untuk kita membuat dalaman kita kuat? Yang paling wajib sebagai umat Islam, kita mesti kena sembahyang. Kita kena jaga hubungan kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak jaga hubungan kita dengan dia, macam mana dia nak tolong kita? Jujurnya, hamba khabar, dulu sebelum hamba terlibat dalam bidang aktiviti eksplorasi ni, sembahyang bang hamba ni orang kata tunggal langgang juga. Memang tunggal langgang, jujur hamba khabar. Tetapi selepas bila hamba terlibat dalam bidang aktiviti eksplorasi ni, hamba tertanya-tanya pada diri hamba, aku ni nak berhadapan dengan penghuni-penghuni yang berada di sana, tapi aku ni dok sembahyang, bagaimana dalaman aku nak kuat? Jadi saya cuba dan berusaha untuk membetulkan segala untuk memperbetulkan segala kesilapan hamba yang hamba pernah buat. Aku dah lah sembahyang tunggal langgang, aku nak main pula dengan benda-benda gini. Satu lagi, hamba terfikir, bila dah hamba berlakunya masalah ketika kita melakukan aktiviti eksplorasi, dokkanlah masa tu baru kita nak minta doa dengan Allah. Jadi kita susah baru kita nak minta tolong. Jadi hamba rasa dok kena benda ni, dok kena. Jadi disebabkan bila dah lama-lama kita terlibat dalam bidang aktiviti eksplorasi ni, secara alhamdulillah Allah memberi sedikit jalan untuk kita memperbetulkan apa yang pernah kita buat silap dulu. Maksudnya kita mencari kebesaran Allah, iaitu zat Allah. Jadi orang kata perastosan tu walaupun daklah banyak mana, zat tu boleh ke kita juga, biar-biar dia tu. Alhamdulillah banyak pengajaran yang ataupun benda yang baik-baik berlaku selepas hamba terlibat dalam bidang aktiviti eksplorasi ni. Okey, yang kelima adalah fikirkan tentang risiko. Risiko berkaitan dengan benda-benda gini, ada yang sekejap, ada yang sangat lama. Sampai ada tu bertahun-tahun baru baik. Jadi kena fikirkan tentang risiko berkenaan, dan sama waktu dengannya adalah berani mengambil risiko. Sebab dia gini, dia walaupun risiko ni kalau kita fikir sangat berat, bila kita dah sentuh bab risiko ni, sudah pastinya akan ada perkara-perkara negatif. Risiko ni sudah pastinya ada yang orang kata ikut kita balik sampai ke rumah, ganggu anak bini apa semua kan. Jadi apa yang kita perlu buat kalau kita tak mahu risiko tu terjadi? Sudah pastinya macam Abang khabar tadi, sudah pastinya kita kena badan kita bersih dan kita ada isi dalaman kita, dan kita kena tahu cara untuk menghalang mereka terus mengganggu kita. Jadi hamba akan sentuhkan bab tu kejap lagi. Okey, yang keenam adalah untuk kita terlibat dalam bidang aktiviti eksplorasi ni, sudah pastinya kita perlukan teman. Jadi hamba dok syorkan untuk pemula-pemula YouTuber eksplorasi ni untuk buat secara solo. Dan lepas, yelah memanglah dia buat solo, lepas tu dia buat off recording juga. Tu orang kata 99% faktor risiko yang sangat-sangat tinggi yang akan terjadi bila-bila masa sahaja. Sebab kalau orang yang buat solo secara live, tak apalah, sebab orang boleh tengok apa yang terjadi kat dia dan orang tahu di mana dia buat aktiviti eksplorasi ni. Jadi kalau orang yang buat solo secara off recording, kalaulah terjadi sesuatu perkara yang dok berapa comel, maknanya tak ada orang tahu dan dia gitu je lah, dia seorang je yang tahu. Sebab tu hamba kata kalau boleh buat secara kumpulan, tak boleh buat ramai, buat 2 ataupun 3 orang sudah cukup. Orang kata ada backup, kalau kita pesang ke, kita rebah ke,
ada kawan kita untuk meminta bantuan daripada orang-orang yang terdekat. Sebagai contoh lah, boleh tengok dalam video-video hamba sebelum-belum ni, di mana hanya satu video sahaja yang saya buat secara solo, iaitu di Caltech Salor, di mana saya mencabar diri hamba. Dan bila kita dah tengok lokasi ni hanya di tepi jalan sahaja, jadi peratusan risiko tu agak rendah, lah, tidak lah terlalu rendah. So kurang-kurangnya hamba ada dah pengalaman untuk eksplorasi secara solo, jadi sangat-sangat bahayalah. Okey, yang ketujuh adalah kita kena fikirkan faktor keselamatan. Okey, ni faktor keselamatan dia ada dua. Risiko tu lain, ni keselamatan ni lain. Keselamatan yang pertama adalah nyata, alam nyata, dan yang kedua adalah alam gaib. Keselamatan yang pertama yang perlu kita tahu adalah lokasi ataupun keadaan tempat yang kita nak buat aktiviti eksplorasi. Jadi yang pertama kita kena fikir tentang struktur bangunan, keadaan di atas lantai, semak dan haiwan-haiwan yang ada di sekeliling tersebut. Kita kena tahu benda tu. Tapi kalau haiwan ni, kalau nak kata dalam dekat rumah-rumah terbiar gini, jarang ada kucing-kucing besar dengan kubal kaki pendek. Yang buat aktiviti di dalam hutang ni, dia kena ada, dia kena tahu pantang larang ketika berada di dalam hutang. Boleh tengok dalam Google tu petua daripada orang asli untuk masuk ke dalam hutang. Masa hot tu hamba pun ada belajar daripada Google je. Kita tengok petua mereka dan boleh diguna pakai. Sebab setakat ni hamba sudah 2 kali terlibat di dalam aktiviti eksplorasi ni di dalam hutang. Yang kedua adalah alam gaib. Faktor keselamatan tentang alam gaib. Sudah pastinya kita tahu apabila kita berada di sesuatu tempat yang terbiar, sudah pasti akan ada penghuni dia. Jadi jangan sesekali kita buat mulut celupa ataupun mencabar mereka yang ada di sana. Mungkin bukan hari ini, mungkin esok lusa tolak tubing dia akan terjadi. Kalau terjadi pada diri kita, okey, tak apa. Kalau benda tu, faktor keselamatan ni, kalau dia berpindah kepada ahli keluarga kita, bagaimana? Adakah itu satu perkara yang seronok untuk kita hadapi? Saya rasa tak mungkin kot. Okey, yang ke-8, untuk kita memulakan aktiviti eksplorasi, sudah pastinya kita memerlukan peralatan yang sesuai. Jadi peralatan secara detail ni, hamba akan buat video khas tentang peralatan yang hamba guna ketika untuk eksplorasi. Tapi di dalam video ni, yang hamba boleh khabar peralatan yang basic. Yang basic mestilah berkasut, berseluar jing, baju lengan pendek ke lengan panjang, sarung tangan dan topi. Jadi ni topi ni orang kata takkanlah kita nak pakai helmet masuk dalam rumah gitu tak. Jadi topi ni sedikit sebanyak dia akan memberi pengurangan kesan kalau lah ada kayu ke kaca ke jatuh atas kepala. Jadi sarung tangan ni kita guna pakai untuk memegang sesuatu macam akar pokok ke, nak pegang kayu, nak alih barang-barang bahaya yang berada di atas lantai, tu untuk sarung tangan. Dan untuk baju yang lengan panjang ni biasanya orang pakai untuk menghalang nyamuk. Dan yang keempat, yang seterusnya adalah seluar jing. Kenapa kena pakai seluar jing? Memang kita tahu seluar jing ni dia kerah. Jadi kalau bawa kena duri-duri sikit tu dia tak berasa mana. Jadi pengurangan untuk kita rasa sakit dan cedera tu sangat jauh lah. Dan kasut sudah pastinya kita kena, kalau boleh pakai kasut yang mempunyai tapak yang kerah. Maknanya dok lah kerah sangat. Maknanya kalau benda-benda tajam, paku apa semua tu, dia dok berapa lu. Jadi kalau nak pakai kasut sport tu agak bahaya sikit lah. Sebab semua ni hamba dah pernah alami dulu. Jadi sebab tu hamba kata bukan tak boleh nak pakai kasut sport, boleh. Tetapi kalau ada paku ataupun kaca, dia akan memberikan kecederaan pada kaki kita. Okey, selepas dah bila
orang yang nak terlibat dalam bidang aktiviti eksplorasi ni, dia kata dia dah complete segala persiapan yang dia nak buat untuk explore lah. Tapi adakah anda terfikir berkenaan dengan eksplorasi ni, apakah tujuan dan niat sebenar kita untuk kita terlibatkan diri dalam bidang aktiviti eksplorasi ni? Benda ni penting sebenarnya. Benda ni penting sebab benda ni yang akan bawa kita ke satu tahap yang lain. Kalau kita tak ada tujuan, mana ada tuju kita untuk kita buat aktiviti eksplorasi ni? Maknanya tips yang ke-9 ni sudah pasti dia kena ada tujuan dan dia ada niat. Tujuan, okey, aku nak buat aktiviti eksplorasi ni, tujuan dia adalah untuk memberitahu ataupun menyebarkan kepada semua tentang suasana malam di sesuatu tempat yang tersebut. Okey, gitulah lebih kurang. Maknanya, dan yang kedua adalah niat. Niat aku nak buat eksplorasi ni untuk memberikan sedikit dakwah halus kepada orang ramai tentang kebesaran yang Allah ciptakan pada waktu malam. Jadi kalau ada niat dua ni, insya-Allah orang kata Allah pemudahkan segala urusan dan kita tahu hala tuju video aktiviti eksplorasi kita. Jadi ni adalah pendapat diri hamba sebenarnya. Jangan perlu dok lah orang kata 100% kena ikut apa yang berkhabar ni. Tu hamba beri contoh. Kita mesti kena ada tujuan dan kita mesti kena ada niat dia. Okey, yang ke-10 adalah siapkan fizikal dan mental sebelum kita melakukan aktiviti eksplorasi. Jadi seperti yang sedia maklum, tempat yang kita nak buat aktiviti eksplorasi ni sudah pastinya yang memang kita akan tahu ada penghuni dia. Okey, yang pertama daripada tips yang ke-10 ni adalah fizikal kita, tubuh badan kita ialah sudah pastinya kita kena sihat 100%. Kalau kita demam ke batuk ke, orang kata kurang sihat, hamba dok galakkan untuk kita teruskan aktiviti eksplorasi sebab orang kata dia ni memainkan peranan. Maknanya kalau tubuh kita dok orok, dalaman kita pun dah akan jadi dok orok. Jadi benda ni sangat mudah untuk mengganggu kita ketika kita melakukan aktiviti eksplorasi. Dan yang kedua daripada tips yang ke-10 ni adalah mentaliti. Apabila kita masuk ke dalam kawasan tersebut, sudah pasti akan ada aura yang sangat kuat memberi tekanan kepada kita. Jadi bagaimana kita untuk mengatasi situasi tersebut adalah kita kena mindsetkan dalam kepala otak kita, aku mari sekadar nak ziarah ataupun mari jalan ataupun nak tengok gitu je lah. Maknanya tak ada lah niat-niat tak baik ni. Dan kita kena kuatkan mental kita juga apabila sesuatu perkara yang terjadi di luar pemikiran kita, seperti mana yang kita pernah alami adalah pintu bilik air terbuka sendiri. Tingkat ditutup dengan sangat kuat dan macam-macam lagi lah. Jadi kita kena ada mental yang sangat kuat dan orang kata dok gelabah walaupun benda tu sangat di luar jangkaan yang berlaku. Okey, yang nombor 11 adalah ikhlaskan diri. Jadi sudah pastinya kita kena ikhlaskan diri sebab kita nak mencari dan menyebarkan tentang suasana dan kebesaran Allah yang Allah ciptakan. Jadi kita ikhlaskan diri kita buat ni. Orang kata walaupun taklah seberapa mana apa yang kita buat ni, tapi kita cubalah untuk memberi tanggapan yang baik ataupun kita nak beri tontonan kepada orang-orang yang tak ada pengalaman tentang merasai suasana malam tersebut. Jadi kita kena ikhlaskan supaya Allah pemudahkan segala urusan kita di dalam bidang aktiviti eksplorasi ni. Jadi kita kena ikhlas. Ikhlas ni dia ada banyak kok sebenarnya. Kadang-kadang bila kita buat YouTube ni, bila kita post, view tak banyak. Jadi di sinilah dia akan mari ujian, betul ke mu ikhlas ataupun memang mu pura-pura ikhlas.
Jadi masa ni kita kena sabar, banyak sabar, dan insya-Allah bila kita niat baik, insya-Allah akan jadi benda-benda yang baik. Okey, yang ke-12 ni adalah belajar untuk yakin serta tahap kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Taala ketika kita berada di satu lokasi yang sangat jauh daripada orang, dan mana kata memang tak ada orang tahu pun kita masuk ke tempat tu, dan hanya kita berdua ataupun bertiga sahaja berada di lokasi tersebut. Maknanya rumah tu dalam hutang. Maknanya kalau awak masuk dua orang tu je lah yang ada. Dengan siapa lagi kita perlu meminta pertolongan kalau dok Allah Subhanahu Taala. Jadi kita kena yakin apa yang kita nak buat ni adalah mencari kebesaran Allah. Sudah pasti bila kita buat benda yang baik, Allah memberikan perhatian kepada kita. Memang kita tak akan tahu, tapi kita kena yakin. Dan kebergantungan kita kepada Allah ni adalah, maknanya kalau kita duduk di kawasan tu, macam-macam perkara boleh terjadi. Jadi kita bergantung dengan Allah. Ya Allah, kalaulah jadi napa-napa, bantulah kami dan permudahkan segala urusan kami. Jadi kita belajar kebergantungan kita kena dengan Allah. Masa tu tak ada orang dah. Kita nak minta tolong dengan siapa duduk dalam tu, tak ada orang hak boleh tolong. Maknanya kalau kita khabar ke mak ayah kita ataupun kawan-kawan kita, "Oi, aku nak masuk ke lokasi ni." Dia tak akan tahu apa yang akan terjadi pada kita kecuali Yang Maha Esa. Dia tahu apa yang kita buat dan dia tahu apa perkara yang akan terjadi. Jadi belajarlah yakin dan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Okey, tips yang ke-13 adalah sudah pasti kita kena tahu lokasi untuk kita melakukan aktiviti eksplorasi. Kalaulah ada kawan-kawan dia kata, "Oish, ada satu tempat ni di kawasan ni gini. Jadi yang pertama saya akan khabar ke dia lah. Ada gambar tak? Kalau ada gambar tolong share. Maknanya dia kata ada. Bila dah kita tengok gambar, kita boleh tengok dah daripada jauh. Orang kata keadaan tempat dia tu kita boleh tengok dah daripada jauh. Orang kata bukan scan. Scan tu hamba tak ada. Kalau nak scan, kita dah macam photostat. Jadi kita boleh tengok dah keadaan dia. Oh, gini rupanya tempat dia ni. Jadi lepas pada masa itulah hamba dan mak yu akan pergi membuat tinjauan di rumah tersebut, ataupun lebih dikatakan kita memasang jejak. Masa kita untuk tips yang ke-13 ni, dia orang kata berhubung kait dengan faktor keselamatan dan faktor risiko. Jadi bila dah kita pergi ke rumah tersebut ataupun sesuatu tempat, maknanya kita boleh perhatikan dari segi tanah dia, struktur rumah, kena perhatikan ada tak benda-benda yang bahaya yang boleh mencederakan kita seperti paku, kaca, kayu-kayu repuk dan sebagainya. Jadi tu sebahagian pentingnya kalau kita mengetahui lokasi dan kita boleh tengok keadaan tempat tersebut. Benda ni sesuai tak? Tempat ni sesuai tak untuk kita mari pada waktu malam kayak gini. Dan kita kena juga tengok di sekeliling tu kesan-kesan yang berada di atas tanah. Orang kata kalau ada kesan cakar-cakar di pokok apa semua, janganlah pergi berani pula pergi masuk waktu malam. Maknanya tempat tu tak sesuai dengan kita lah tu. Jadi pada masa tu juga pada kita memasang jejak, kita boleh cuba orang kata mengambil sedikit masa untuk melihat sejauh mana kekuatan tubuh kita pada masa tersebut. Maknanya kalau kita nak masuk tu dah lemah dah, tubuh dah jadi rasa macam ada perasaan yang dok seronok, jangan pergi teruk pergi. Di teruk ni masuk hamba keluarlah daripada tempat tu. Maknanya tubuh kita tu dok berapa kuat lagi di kawasan tersebut. Maknanya aura di situ tu lebih kuat daripada dalaman kita. Jangan kita pergi berani pula pergi terus pergi tempuh tempat-tempat itu sebab kita takut jadi benda lain. Okey, tips yang ke-14 ni adalah di antara tip yang sangat penting lah. Bila dah kita waktu siang dah kita pergi, kita dah berjaya pergi pada waktu siang, kita jangan ambil mudah kalau kita mari pada waktu malam, sebab suasana dia lain, tak akan sama. Jadi siang hari tu kita rasa okey, alhamdulillah beres dah, aku boleh lepas dah pada waktu petang.
Tetapi pada waktu malam, suasana dia akan bertukar 360 darjah dengan keadaan yang sunyi, sejuk, dan orang kata keadaan gelap lagi. Dia akan menambahkan tahap keseraman dan kesuraman. Ni masa ni adalah dia nak menguji tahap keberanian kita. Jadi pada waktu malam tersebut, bila dah sampai di satu lokasi tu, janganlah terus masuk. Jangan terus masuk. Yang pertama, dah kita keluar, sudah pastinya kita kena baca ayat-ayat ataupun surah-surah daripada Al-Quran untuk menjadi pendinding tubuh kita. Dan masa yang sama juga, kita mesti kena tahu dan jaga diri baik-baik. Jangan lagi kat tempat gitu kita buat bising, kita duk orang kata cakap dak benda, duk supor seranoh, carut apa semua. Orang kata bila dah ada tempat tu, janganlah lagi kecing kata. Sebab benda ni akan memberikan kesan kepada individu ataupun secara berkumpulan. Jadi bila kita dah sampai dah, kita dah baca doa, dan apabila kita melangkah masuk ke sesuatu tempat tersebut, kita tip hamba jangan jalan terlalu laju. Kita jalan slow-slow je. Slow-slow sambil kita perhatikan kiri dan kanan kita, ataupun depan sekalipun. Maknanya kita tengok kekuatan tubuh kita. Okey, setakat ni aku masuk kat kawasan pagar, beres lagi ni setakat ni. Jadi kita jalan slow, beres. Tanya diri kita, beres lagi. Sampailah ke satu tahap tu, sampai depan rumah tu. Setakat ni alhamdulillah, okey, beres. Maknanya tubuh kita dah kita boleh terima dengan keadaan di sekeliling tu. Tapi contohlah sampai satu masa tu nak masuk ke dalam rumah, kita tak berapa berani. Kita ada buah berasa takut. Kalau boleh, masa ni bahaya. Sebab ia bermain dengan ego kita. Kadang-kadang buat kenapa aku nak takut? Masuk je lah. Jangan sesekali cabar diri, orang kata sesuka hati. Kita kena fikir jauh. Benda ni, risiko dia kita tak tahu, tahap dia ataupun kesang dia. Kalau dok teruk tak apa, kalau hok kena hok teruk nyanyi. Jadi kalau kita nak masuk ke satu tempat tu, kalau kita rasa berat, jangan masuk patah balik, pusing. Pergi kat kereta balik ataupun base. Lepas tu kita kena tanya kawan-kawan kita, kau nak okey tak? Tetapi biasanya kalau kita buat secara kumpulan, tubuh kita automatik kita akan jadi kuat. Sebab kalau kita pergi 2 ataupun 3 orang, dua orang ni kawan kita ada aura dia yang tersendiri, dan ada kekuatan dia yang dia ada, kita boleh tumpang. Setakat ni alhamdulillah, kalau kita pergi 2-3 orang ni, tubuh kita akan jadi kuat, insya-Allah. Selepas pada kita berada di dalam kawasan tempat tersebut, ni tip adalah tips yang ke-15, di mana kalau kita berada di satu lokasi tersebut, kalau boleh jaga diri baik-baik, tengok apa yang ada, dan kita kena fikir masa tu juga, ya Allah, gini rupanya suasana di tempat yang terbiar ni, yang mana orang lain tak pernah tahu dan tak akan tahu. Tetapi marinya kita sini adalah tugas untuk khabar kepada orang lain, beginilah suasana di dalam rumah yang terbiar di dalam hutan ke benda. Dan dalam ni juga adalah orang kata satu kebesaran Allah yang Allah cipta. Suasana tu adalah kebesaran Allah juga. Sebab Allah ciptakan malam tu. Jadi kalaulah orang kata Allah memberikan sedikit ujian pada kita buat eksplorasi tu, anggaplah tu juga adalah salah satu kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lepas pada kita dah buat rakaman di dalam rumah tersebut, bila kita nak balik, sudah pastinya kita kena mengakhiri dengan ayat-ayat yang baik. Lebih baik memberi salam kepada alam. Jadi mesti ramai orang pelik out. Sebab apa? Kena memberi salam kepada alam. Jadi kalau nak tahu tentang salam perkenalan yang biasa hamba buat tu, kena tunggu next video. Jadi masa kita nak akhiri, tips yang ke-16 adalah kita memberikan ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. Sebab yang berjaya kita buat aktiviti eksplorasi tu bukan kita. Kita tak berjaya pun buat benda-benda gitu. Yang menjayakan kita adalah Allah SWT. Dia yang menjayakan kita ketika kita melakukan aktiviti eksplorasi. Jadi kena ucap syukur alhamdulillah.
Jadi setakat ni itulah orang kata ilmu yang dok seberapa sangat yang Amber kongsikan ni, dan minta maaf juga kalau huraian dan penjelasan Amber ni kurang orang faham, sebab ni adalah tempoh percubaan Amber bertukar konten creator, bertukar konten. Jadi sebelum ni Amber buat konten lain, tapi disebabkan OS Studio ni Amber cuba belajar untuk buat konten baru. Jadi minta maaf banyak-banyak kalau Amber ada buat kesilapan dan kesalahan tanpa Amber sedar. Minta maaf banyak-banyak. Dan tapi apa yang Amber kongsikan pada malam ni, Amber ikhlaskan diri untuk kalau orang boleh guna pakailah, kalau tak boleh tak ada masalah. Jadi kepada semua, terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton video ni, dan jangan lupa untuk tunggu video-video dengan konten yang terbaru di dalam OS Studio. Jadi kepada semua, jangan lupa like, share dan komen. Assalamualaikum.